Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okay, ini video tutorial yang saya dan Cik Azmi usahakan beberapa hari lepas. Dalam kesibukan kami cuba juga serba sedikit lah. Ikutkan kami cuba draft contoh macam mana nak create bubble diagram. Okay, bubble diagram ni dia bukannya macam suka-suka hati sahaja kita letak, tak. Sebab tu saya kata kita dah melalui proses site analysis, analisa tapak. So kita mesti ada idea terhadap tapak kita. So berdasarkan idea kita tu, kita akan generate ruang-ruang peletakan untuk reka bentuk bangunan kita. Bukan kosong lah, berdasarkan sekeliling tapak kita tu, kita generate idea. So berdasarkan sini, kalau perhatikan side contact tu nampak di belakang, iaitu saya punya, kalau ikutkan butter paper ni, ada side contact kat belakang dia, master plan kita panggil. So bila setiap kali kita lukis tu, dia ada sentiasa di belakang, which mean walaupun kita lukis nampak satu, tapi side contact kita sentiasa ada. Okay, kalau perhatikan kat sini, saya lukis dulu mula-mula, saya identify good views berada di tapak. Lepas tu kalau perhatikan juga ada entrance daripada jalan tak ataupun laluan berjalan kaki tu, untuk masuk ke tapak. Tak adalah kita letak melalui jalan taman golf ke, melalui taska ke, ataupun rumah kaki tangan. Kita tahu kat mana access road. So daripada situlah kita propose lobby dan entrance, kan? Takkan kita nak buat kat bahagian belakang. Okey, lepas tu berdasarkan good view tu, kita cuba letak apa yang kita nak letak. Kita nak kanak-kanak ke tengok good view, ataupun kita nak ibu bapa waiting area tu dapat good view dengan office, orang yang kerja dekat situ, kan? So you identify which one, your idea lah. Okay, macam saya, saya identify. Saya lorek-lorekkan bahagian lobby, sama ada lorek ke, warna ke pun boleh. Lepas tu saya identify linear axis pada ruang-ruang saya ataupun bubble diagram saya. Lepas tu daripada lobby ke meeting area pun boleh access, sebab tu ada anak panah. Lepas tu daripada lobby ke outdoor area pun boleh access. Daripada outdoor ke play area pun boleh access untuk kanak-kanak contohnya. Cuma kita ada satu linear axis yang menjadikan satu kita punya ikon lah ataupun penggerak kepada bangunan ni, which is apa-apa sahaja yang berlaku dalam bangunan ni adalah melalui linear axis tu. Itu konsep kita lah. Lepas tu saya conteng sikit dekat mana, kan, contoh outdoor space for outdoor activities. Okay, saya highlightkan saya punya linear axis. You nak warna boleh, you nak lorek boleh guna warna yang lain. Okay, linear axis. Okay, identify, tulis. Okay, lepas tu okay. Sebenarnya depends lah. Kalau you lukis dengan pensel tu boleh terus trace je, tak ada masalah. Lepas tu saya tahu play area ni agak bising, so saya akan buat macam barrier. Okay, mungkin saya buat vegetation, green barrier, green axis juga kat situ, supaya taska dan rumah kaki tangan tak ada terganggu sangat lah kalau lah budak-budak tu bising, contoh. So apa-apa pun you relate dengan keadaan tapak. Okay, seterusnya, okay, ni kalau ikutkan Cik Azmi tengah melakarkan master plan ni pada asalnya. Okay, identify boundary lines, ya, macam mana you belajar sebelum ni, grafik simbol. Okay, lepas tu kita identify kita punya side contact, siapa kita punya jiran, ada padang, ada taman golf, ada jalan tak, ada laluan berjalan kaki. Jangan lupa letakkan north, penting. Kenapa north tu penting? Sebab kita tahu arah shadow casting dan sebagainya, matahari turun naik tingkap akan berada di belah mana lebih baik, contohnya melalui arah utara, selatan, timur, barat. Kita juga identify boundary line supaya tak masuk ke kawasan taman golf. Okay, this is the master plan lah. Okay, ada satu master plan, so you akan gunakan master plan ni. Kalau tengok tadi kat bubble diagram saya letak butter paper saya atas master plan kita. So which mean sekarang kita letak master plan kat bawah. So kita letak lagi satu helaian butter paper. So kita lukiskan. Okay, tadi kita dah lukis bubble, kita akan go forward for schematic lah. Kita akan pilih antara bubble-bubble kita, bubble option A, option 2, option 3, yang mana kita rasa kita dah fokus ataupun kita bagi the best, dan kita banyak melesaikan masalah daripada option yang pertama, kedua, ketiga tu. Pilih salah satu, yang mana yang paling
dekat di hati dan paling banyak menyelesaikan masalah, mudah, paling cantik, paling awak rasa best lah nak explain. Okay, you choose that one and explore more ataupun perkemaskan lagi bubble diagram tu untuk dijadikan schematic. Ataupun next options is you, maksudnya next task, next progress is jadikan sebagai schematic. Schematic kan ni kalau ikutkan kita dah nampak bentuk-bentuk lah. Kalau nak letak graph paper boleh, nak pastikan you ada scale ruler pun boleh. Okay. Okay, kita identify arah jalan, kita identify pergerakan pedestrian ke kiri ke kanan ke, kita masukkan simbol untuk entrance. Okay, kita draft dulu kan. Sebab kita draft dengan pensil tu kita membayangkan idea kita. Okay, situ of course lah entrance, lobby kita. Okay, lepas lobby kita nak pergi jumpa waiting area. Okay, ni kalau ikutkan kita perkemaskan lagi lah, daripada bubble diagram tu dah nampak bentuk-bentuk ataupun shape yang kita nak. Okay, ni contohnya lah. So, kita identify atau kita highlight axis kita tadi. Kalau ada setengahnya, dia akan letak bubble diagram tu dekat bawah tadi. Okay, so you ada master plan, you letak bubble diagram you. Lepas tu you letak satu helai yang kosong untuk you lukiskan schematic. Okay. So tadi kalau ikutkan lobby, waiting area, lepas tu ada office, ada pantry, ada toilets, lepas tu propose ada spaces. Kalau ada scale ruler, you boleh draft. Oh, sebenarnya kecil je daripada ni, tak sebesar ni. Ni kita roughly, kita play around with the idea first lah. Macam mana pergerakan daripada satu ruang ke satu ruang. Maksudnya kalau manusia tu duduk dekat lobby, dia pergi mana dulu? Okay, kalau ibu dan ayah pergi kat waiting area tunggu anak-anak kan, bagi dekat pegawai yang menguruskan. So pegawai tu akan bawa anak-anak kat play area contohnya. Okay, lepas tu pegawai tu ada urusan kerja kat sana dan sebagainya, dia akan pergi ke office. Apa-apa pun melalui like linear axis. Anak panah ni kita boleh tengok anak panah dua hala ke, anak panah satu hala ke. So pergerakan tu agak limited lah kalau sehala. Contohnya privacy. Contoh kalau office tu, kalau perhatikan anak panahnya satu je, maksudnya dia lebih privacy kan, bukan sebarangan orang boleh masuk ke pejabat, hanyalah pegawai-pegawai yang bekerja. Tapi waiting area ada keluar dan masuk, so means kita bagi kebenaran untuk ibu bapa tu masuk ke, kita depends lah. Lepas tu kita lakarkan anak panah menunjukkan kat mana arah view yang kita capture, so mean waiting area dengan office ni akan dapat very good view. Okay, tengok ke arah Kamsis lah. Okay, kemudian kita akan mula lakarkan, kita highlightkan dengan warna, kita sketch, kita identify mana lines yang dash 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 ataupun ada line yang lebih terus, tak ada putus-putus. Okay, okay, Encik Azmi dah start warna to differentiate the space ya. Okay, Encik Azmi start colour to differentiate the space. Saya cadangkan kalau ada colour pencil pun boleh guna colour pencil. Kadang ada setengah dark white pen ni mungkin terlalu tebal, dah gelap sangat tak boleh nak tulis dan sebagainya. Nak guna colour pencil boleh, ataupun you guna marker yang lebih light untuk ruang-ruang tersebut. So kita nampak effort you kat situ, kita nampak you enjoy the process ya. Okay. Start lukis pantry, warnakan pantry. Okay, ada apa dalam pantry. Actually you boleh add on, jangan lupa. Okay, contoh you nak buat apa dekat office, you tulis kat tepi tu. Okay, office ni menghadap best view.
Okay, this is linear axis. Okay, outdoor activity ni untuk apa? Conteng sikit dekat situ. So you have the annotations, annotations ataupun tulisan lah, tulisan-tulisan yang menerangkan apa plan you, gitu. What is your plan towards each space? Okay, we have the linear axis there, and the linear axis is in connecting each and apa tu every space. Praktis penggunaan simbol, anak panah, dash-dash line. Even ada setengah-setengah ruang tu, kalau you rasa macam contoh antara outdoor dengan play area tu, dia adalah sebenarnya satu ruang tapi ada pembahagian, mungkin dekat outdoor tu boleh buat line putus-putus. So maksudnya senang, kita boleh pergi keluar, means tak ada privacy tinggi. Contohnya lah. Ataupun kalau you kata ada masih ada privacy, tapi kita boleh nampak daripada luar, daripada dalam pun boleh nampak keluar, luar pun boleh nampak ke dalam, tapi ada privacy. Macam mana? Mungkin having a very large glass ke. Okay, ataupun itulah you tonjolkan ruang tu, outdoor tu mungkin dengan garisan putus-putus. Kita explain